Assalamualaikum, selamat menyambut bulan Ramadan untuk semua viewers Hazwan Shah Wrestling yang beragama Islam, yang bukan beragama Islam, salam sejahtera. Korang bersama dengan aku, Hazwan Shah Bebe. Boleh follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Dan macam biasa, dekat ruangan description kat bawah, aku letak link baju yang ada jual dekat Lazada, link productlink.io dekat description tu. Korang tekan je link tu, akan bawa korang ke page Lazada yang jual baju WWE, baju Raw, SmackDown, baju John Cena dan juga baju NWO. Sama je macam apa yang aku share dekat video yang lepas. Dan kalau korang tertanya mana aku, mana Hazwan Shah Bebe, korang terindukan wajah kesayangan hamba ni kan? Untuk video kali ni, korang mungkin takkan nampak muka aku bercakap depan kaca mata, depan apa, kaca phone korang, depan kaca TV semua tu. Kali ni korang akan dengar suara aku saja. Sebab aku nak eksperimen sikit, aku nak buat style ala-ala podcast. Aku harap ramai yang boleh terima style macam ni. Bukan apa, aku risau bila bulan puasa ni korang banyak sangat tengok muka aku. Segala hafalan yang korang buat boleh lupa macam tu je. Dan kata kalau korang nak berbuka silap-silap, hilang selera korang nak berbuka, korang berbuka masa sahur. So kali ni dengar suara je lah, hilanglah sikit apa penat nak melihat. Kali ni korang mendengar saja. Selalunya nak melihat dengan mendengar kan. Hari ni korang dengar, boleh letak phone kat tepi sambil baring kan. Lepas tu korang dengar suara aku yang lunak dan merdu ni. Lepas tu korang terbayang wajah aku. Aduh, mimpi ngeri bye. Lagipun dekat video aku yang sebelum ni pun jarang pun aku tempek-tempek gambar dengan video kan. So banyak sangat tengok muka aku, buat apa? Dan ya, aku tahu video kali ni korang mungkin expect Q&A. Okay, tapi macam aku bagi tahu dalam video Q&A tu, aku akan buat video Q&A tu hujung April ataupun awal Mei. Masih ada masa lagi. So next video adalah video Q&A part 1, tapi bergantung pada kalau WWE ke ataupun mana-mana promotion wrestling ni tak ada buat satu macam hari tu, benda mengejut bila superstar ramai yang kena buang. So kalau tak ada news-news besar macam ni, insyaAllah next video adalah Q&A part 1. Dan cakap pasal video Q&A part 1 nanti, aku baru je tengok jumlah soalan yang korang hantar dekat ruangan komen pada video yang lepas hampir 400 komen. So aku tak sangka banyak sangat soalan. And then soalan yang aku akan pilih pun 10% je daripada 400 tu, which is dalam 40 soalan. So aku appreciate sangat segala soalan yang korang tanya. Thank you so much. Korang memang the best. And then kata kalau korang ada yang terlepas untuk tengok video tu, make sure korang tekan kad yang keluar dekat atas video sekarang ni. Korang tekan kad ni, and then korang boleh tengok video tu dan tinggalkan soalan korang dekat ruangan komen kat bawah video tu. So untuk video ataupun podcast kali ni, topik first kita adalah Drew McIntyre ataupun Braun Strowman mungkin akan jadi champion yang sementara sahaja. Diorang mungkin tak jadi champion yang lama. Sebab apa? Itulah yang kita nak sembangkan dalam video ataupun podcast kali ni. Drew McIntyre dah kalahkan Brock Lesnar dekat WrestleMania dan dia sekarang adalah WWE World Champion. Lepas tu Braun Strowman dia kalahkan Goldberg kat WrestleMania, dan sekarang ni dia dah pun jadi WWE Universal Champion. Dekat pay-per-view Money in the Bank nanti, Drew McIntyre dia kena defend dia punya title dengan Seth Rollins, manakala Braun Strowman dia akan defend dia punya Universal Champion dengan Bray Wyatt The Fiend. So dekat sini aku tak tahulah. Aku bukan nak buat prediction yang mungkin Seth Rollins akan rampas kejuaraan daripada Drew. Aku pun tak nak buat prediction yang Bray Wyatt The Fiend nak rampas kejuaraan tu daripada Braun Strowman. Tak. Topik kali ni sebenarnya lebih pada nak kata ada kemungkinan yang diorang ni takkan bertahan lama sebagai champion. Okay, bukan kerana Seth Rollins dan bukan kerana Bray Wyatt The Fiend, tapi kerana orang yang ketiga. Ada orang ketiga dalam kisah percintaan diorang ni. Ada Brock Lesnar. Benda ni sebenarnya kalau kita fikir balik, kita boleh tengok pada beberapa tahun yang lepas hingga ke tahun lepas, memang kita nampak setiap kali kalau WrestleMania, mostly kita boleh nampak lah yang kebanyakannya Brock kalah. Tapi walau macam mana pun dia kalah kat WrestleMania, beberapa bulan lepas tu dia mesti akan menang balik antara Universal Champion ataupun World Champion. So macam yang aku pernah bagi tahu dekat video yang lepas kenapa Brock Lesnar jadi champion, disebabkan Saudi Arabia lah, dia orang macam nak Brock Lesnar ni bertarung dalam perlawanan champion. So sebab itulah beberapa tahun lepas kita tengok somehow
Bila dah nak dekat dengan event Saudi Arabia, tak kisahlah Super Showdown ke Crown Jewel ke, mesti Brock menang balik dia punya champion tu, and then dia kekal lah champion sampai ke next Saudi Arabia punya event kan. Crown Jewel dulu, lepas tu baru Super Showdown. So itu yang kita nampak lah beberapa tahun lepas. Jadi sekarang ni kat sini ada possibility ataupun tidak sebenarnya Brock nak jadi champion semula. Adakah Brock akan kalahkan Drew McIntyre? Adakah Brock akan kalahkan Braun Strowman? Ataupun dia akan kalahkan orang lain yang mengalahkan Drew dan juga Braun ni kan? Yang tu aku tak tahulah. Tapi point kat sini, adakah Brock akan jadi champion semula? Disebabkan pandemik yang sekarang ni tengah berlaku dekat satu dunia, aku rasa benda ni dah jadi 50-50. Kalau tahun lepas dan tahun-tahun sebelum tu kita boleh nampak benda ni memang akan jadi reality, tapi sekarang ni dah jadi 50-50. Kenapa 50-50? Bila tak ada orang ataupun penonton yang akan tengok secara live dekat stadium ataupun performance center dan sebagainya, memang tak ada penonton keliling gelanggang tu, jadi kemungkinan tak adalah show dekat Saudi Arabia. Bila tak ada show dekat Saudi Arabia, tak ada kepentingan untuk Brock nak jadi champion menuju ke bulan Oktober ke ataupun bulan-bulan yang selalunya ada event Saudi Arabia ni kan. So sekarang ni 50% yang tadi aku kata 50-50, sekarang ni 50 yang dia mungkin dah takkan dapat balik champion tu dah ada, tapi kenapa ada lagi 50 kan? Kenapa tak macam memang 100% yang Brock takkan menang kan? So ada lagi 50. Kenapa? Sebab baru-baru ni Vince bagi tahu rating Raw jatuh sebab Brock Lesnar tak ada. Itu Vince cakap lah. Dan aku pun tak boleh nak nafikan sebenarnya yang Brock Lesnar ni memang tarikan orang nak tonton WWE ni kan. Dia tarik crowd daripada UFC, dia tarik crowd daripada orang yang dulu-dulu tengok wrestling tapi sekarang jarang tengok wrestling kan. Mungkin dia orang nak tengok Brock Lesnar. Dan even walaupun ramai tak suka Brock Lesnar, ramai je DM Instagram aku tolong cerita pasal Brock Lesnar, dia orang minat gila Brock Lesnar, ramai. Aku rasa Brock Lesnar ni best je kan. Cuma baru-baru ni aku kecewa lah apa yang terjadi dekat Super Showdown. Dia lawan dengan Ricochet dan juga dekat dekat WrestleMania dia kalah dengan Drew McIntyre. Dua perlawanan tu aku rasa perlawanan yang memang tak best lah. Tapi sebelum-sebelum tu, kalau kita tengok tahun lepas ke apa, bila dia lawan Daniel Bryan ke, dia lawan AJ Styles ke, lawan Rey Mysterio hari tu kat Survivor Series pun, aku rasa perlawanan tu semua best lah. Ada kemungkinan juga Brock akan jadi champion semula sebab rating Raw jatuh. Ada kemungkinan WWE macam terpaksa sekarang ni diorang memang kalau boleh nak buat duit banyak je kan, nak naikkan rating, diorang kena naikkan rating. So mungkin diorang tak ada pilihan lain, diorang kena bagi champion tu dekat Brock. Dan kalau korang fikir betul-betul, kalau korang tanya aku, memang aku sekarang ni sukalah Drew jadi champion kan. Kita dapat tengok full time champion jadi champion. Tapi bila korang cuba fikir dari point of view korang ni casual wrestling fans, korang bukan hardcore, korang casual, korang rasa yang mana macam lagi besar dan epic, Drew McIntyre jadi champion ataupun Brock Lesnar jadi champion? Yang mana lagi menarik orang untuk tengok? Dan kenalan aku yang dah lama tak tengok wrestling, diorang tak kenal pun Drew McIntyre, tapi Brock Lesnar semua orang kenal. So ada kemungkinan sebenarnya untuk Brock Lesnar jadi champion semula. Tapi sekarang ni kita tak tahulah, memang WWE nak bagi dia jadi champion ataupun mungkin sebab ekonomi sekarang tak okey, Brock tak nak WWE tak nak Brock muncul banyak sangat sebab dia adalah WWE superstar yang paling mahal dibayar. Dia adalah first kali, lagi mahal dari Goldberg, lagi mahal daripada John Cena, Triple H dan juga Undertaker. Memang kira legit lah apa yang Paul Heyman cakap, Brock Lesnar ni adalah blockbuster. So kalau korang tanya aku 50-50 Brock Lesnar akan jadi champion semula ataupun tidak. Tapi apa pandangan aku kan kalau Brock menang balik WWE World Champion, ataupun apa pandangan aku kalau Brock menang balik WWE Universal Champion. Okay, sekarang ni kata kalau dia pergi for Universal Champion memang dah menjejaskan brand split lah. Tapi sekarang ni kalau brand split terjejas ke apa ke, aku macam tak nak komplain. Aku tak kisah sangat sebab aku pernah bagi tahu dekat video-video yang lepas, WWE terpaksa pakai siapa je yang diorang ada, pakai je kan. Pasal tu mungkin aku nampak macam Apollo Crews boleh tiba-tiba diorang macam kata trade ke Raw, Asuka boleh muncul dekat Raw dengan SmackDown walaupun dah kalah dia punya SmackDown Tag Team Championship. So aku tak kisahlah kalau Brock pergi ke SmackDown ataupun stay kat Raw ke, bagi aku benda ni tak ada efek sangat. Dan buat masa ni jujur, walaupun aku tak suka Brock jadi champion balik sebab boring, dia jarang muncul, Aku je lah kot dengan apa benda yang boleh ni. Sebab kita semua boleh setuju yang bila kita tengok Raw ke SmackDown ke pay-per-view sekarang ni memang dah tak sama macam apa yang kita tengok sebelum ni. So
Kalau korang tanya aku sekarang ni, aku layan wrestling macam layan je lah sementara, macam apa, layan semata, macam mana nak cakap, aku pun tak tahu nak cakap, tapi aku layan semata-mata hanya untuk melayan, bukan sebab aku dah minat. Bila tak ada crowd, memang aku rasa macam dah kurang minat dengan WWE. Even AEW nice sikit lah, sebab dia letak wrestler-wrestler sebagai penonton kat keliling gelanggang kan. So kreatif apa yang AEW buat. Tapi untuk Raw dengan SmackDown aku rasa macam tak best sikit lah. Jadi macam aku tengok hanya macam, sebab aku tak pernah tinggal Raw SmackDown ni semua, so nak tak nak aku memang akan teruskan tengok. Tapi aku tak enjoy the show. So sekarang ni kalau dia bagi balik dekat Brock Universal Champion ke World Champion ke, langgar brand split ataupun tidak, bagi aku just go on. Janji storyline tu make sense lah, itu je. Jalan cerita make sense, okay. Sebab sekarang ni pun kata kalau nak bagi dia tarik balik championship daripada Drew dengan Braun, dua orang yang semua orang rasa deserving, aku rasa Drew dengan Braun sebenarnya deserving jadi champion bila ada sambutan crowd yang meriah. Rasa macam kesian gila dia orang menang champion tu, sebab dia orang deserving, tapi macam kesian gila dia orang menang tanpa celebration daripada crowd. And sebab aku boleh bayangkan bila Drew dengan Braun menang kat WrestleMania, kata kalau ada penonton memang semua orang akan happy gila kot. Memang crowd akan sorak gila-gila. Dan even kata kalau bukan kat WrestleMania, dia buat kat Performance Center macam NXT buat hari tu, ada penonton juga, still aku rasa benda tu akan meriah dan kita akan rasa benda tu best tau. Tapi bila tak ada langsung, aku rasa kesian lah. Aku rasa kesian, dan aku tak kisah kalau Brock ambil balik kejuaraan tu, tapi bila dah ada penonton nanti, WWE kena do the right thing balik by bagi balik kejuaraan ni kat diorang, ataupun kurangkan balik Brock jadi champion. Tapi benda tu lagilah impossible, sebab bila dah ada penonton balik, mungkin event Saudi Arabia akan diteruskan, dan mungkin permintaan Saudi Arabia tu WWE kena penuhi, sebab Saudi bayar banyak kan. Kita bukannya bayar pun, ada orang tengok wrestling tengok online, bukannya dekat website yang sah kan. So kita janganlah komplain macam-macam, unless kalau kita bayar Astro kan, kita tengok kat Astro. Yang tu kalau kita nak komplain tak pergi, sebab kita bayar bulan-bulan, dan package sukan dekat Astro tak murah. Memang mahal. Tak adalah, itu just point suka-suka tambah je. Tak kisahlah aku, siapalah aku nak kata boleh komplain ke jangan komplain kan. Okay guys, sebelum aku teruskan ke topik yang seterusnya, video ataupun podcast kali ni sebenarnya dibawakan oleh Sifu Road Tax. Kata kalau road tax korang dah nak mampui, dah nak mati, korang boleh go dengan Sifu Road Tax ni punya servis. Kenapa kena try Sifu Road Tax ni punya servis? Sebab korang tak payah nak pergi HQ insurans ke, pejabat pos ke, ataupun mana-mana tempat buat insurans dengan road tax. Diorang akan uruskan daripada awal sampai settle korang dapat road tax dengan cover note insurance tu sampai depan pintu rumah. Jadi korang jimat masa, jimat tenaga, jimat minyak, tak perlu nak redah kesesakan jalan lintas, tak perlu nak bayar parking bagai. Apa yang korang kena buat, korang just snap gambar cover note korang. Ini kalau korang first time try diorang punya servis lah. Kalau dah try, dah tak perlu nak tangkap-tangkap gambar ni dah. Lepas tu bagi nombor plate kereta, and then diorang akan settlekan. Sifu Road Tax ni pun ada offer servis percuma. Kalau nak kira korang punya budget road tax 2 bulan lebih awal lah, supaya korang sempat nak kumpul duit, dan harga sebenarnya boleh runding ikut bajet korang. Khidmat nasihat untuk masalah berkaitan insurans ataupun after sale service pun ada. Everything is free. Jadi apa yang korang perlu buat, korang just kena contact agent Sifu Road Tax ni, iaitu Sifu K. Nombor korang boleh nampak dekat skrin ni, ataupun kalau nak aku sebut 018-233-9716. Tahu-tahu settle je. Kata kalau korang tak sempat nak catat sekarang, aku akan letak nombor phone Sifu K ni, agent Sifu Road Tax ni, dekat ruangan description kat bawah. Topik kedua untuk video ataupun podcast kali ni adalah pasal Cesaro. Kata kalau korang follow Instagram berita WWE, korang tahulah cerita ni. Baru-baru ni Arn Anderson yang sekarang ni dah bekerja dekat AEW, dia ni merupakan Hall of Famer WWE. Dia ada share yang kenapa Cesaro ni tak kena push dekat WWE. So why Cesaro tak kena push? Sebabnya WWE punya top management, tapi Arn Anderson tak reveal lah siapa kan, cumanya dia bagi tahu yang top office, top management ni, dia orang tak suka dekat Cesaro.
Walaupun Cesaro ni macam apa, movement dia atas gelanggang best, dia punya apa ni, kita tahu dia tu one of the strongest superstar yang ada dekat WWE. Walaupun figure dia tak nampak macam strong, tapi dia hakikatnya dia strong. Tapi disebabkan apa, Cesaro ni tak disukai, dia tak dipush, dan segala movement-movement dia yang macam flashy, yang macam nampak gempak apa semua, management suruh dia berhenti buat. Sebab management tak nak orang minat dekat Cesaro. Dan kalau korang tanya aku sekarang ni, Cesaro, bila aku tengok dia, aku rasa kesian. Aku rasa sangat kesian dekat Cesaro. Kenapa aku rasa kesian? Dan aku bukan kesian kat Cesaro je sekarang ni. Dekat Nakamura pun aku kesian. Tak tahu kenapa Cesaro ni boleh jadi one of the apa, great superstar, dan Nakamura ni dah memang superstar. Somehow WWE berjaya buat dua orang ni looks very stupid. Memang WWE power gila kalau nak buat orang nampak bodoh Sayang potential yang ada dekat Cesaro, kau buat Cesaro nampak macam ni. Sayang reputasi yang ada dekat Nakamura, kau buat Nakamura nampak macam ni. Ya, aku tahu ada orang takkan setuju sebab Nakamura dah menang Royal Rumble, Nakamura dah menang Intercontinental Championship. Tapi aku tak rasa aku berpuas hati dengan run Nakamura ni jadi Intercontinental Champion. Tapi kat sini bukan nak cerita pasal Nakamura, kita nak cerita pasal Cesaro. Aku rasa dekat sini dah proof yang WWE sebenarnya tak adalah heran sangat dengan apa yang peminat dia ni nak. Diorang hanya akan heran pada dua benda je. Heran pada benda yang peminat nak tapi kebetulan diorang pun nak, ataupun benda yang macam yang diorang dah tak boleh nak kawal. Contoh macam Kofi Kingston dengan Daniel Bryan lah. Daniel Bryan dulu dah dia apa, fan push gila-gila, tak habis-habis sorak Daniel Bryan. Diorang last-last terpaksa bagi Daniel Bryan ni main event WrestleMania. Sama juga dengan Kofi Kingston. Fans dok sorak-sorak Kofi apa semua. Last WWE tak ada pilihan lain untuk bagi Kofi Kingston jadi WWE World Champion. Dan kita boleh nampak lah sebenarnya WWE sebenarnya tak nak bagi Kofi Kingston tu jadi champion bila Kofi kalah dengan Brock dalam masa 9 saat sahaja. The only solution kat sini, kalau fans semua duk sorak Cesaro, macam mana diorang sorak untuk Kofi. Dan satu lagi benda yang aku tak suka kat sini sebenarnya, bila WWE suruh Cesaro stop buat flashy punya move. Seriously, aku rasa NXT best sebab ada move-move yang macam ni. Aku rasa main roster macam Raw dengan SmackDown tak best sebab tak ada move-move yang macam ni. Jadi perlawanan semua aku rasa macam nak compare dengan NXT jauh lagi baik dan aku mengharapkan pay-per-view WWE ada perlawanan yang macam ni. Kalau tak ada kat Raw dengan SmackDown tak apa, tapi pay-per-view ni macam event yang besar kot. Lagi-lagi WrestleMania apa semua, kau tak dapat kualiti perlawanan yang macam ni. Kau tengoklah dekat NXT kan, Nakamura lawan sedap, Sami Zayn lawan sedap. Kau tengok Aleister Black lawan sedap, masuk main roster lawan biasa je. Memang aku tak suka yang diorang, sebab diorang tak suka Cesaro, diorang tak heran apa yang penonton nak, diorang tak push Cesaro. Dan aku pun tak suka bila WWE duk arahkan superstar dia jangan buat banyak sangat flashy move ni. Padahal benda tu yang buat aku enjoy tengok NXT, dan itu yang aku nak tengok dekat wrestling sebenarnya. If NXT boleh provide a very good match, very good storyline, kenapa main roster tak boleh provide very good match? Jarang diorang nak provide good match. Storyline tu better lah juga, tak adalah teruk sangat kan. Tapi still aku tak suka kenapa nak kena hadkan benda-benda yang diorang ni boleh buat. Show the world what your superstar got. Tunjuk kat dunia caliber superstar kau. Tunjuk kat dunia betapa berkualitinya perlawanan-perlawanan yang korang provide. So sedih dan aku rasa apa yang patut terjadi kat sini, first kali janganlah suruh stopkan apa flashy move ni. Aku nak tengok Aleister Black punya kualiti perlawanan sama macam kat NXT balik, tapi dah tak boleh tengok dah. Aku rasa macam nak Aleister patah balik apa NXT. Aku enjoy gila match dia semua dekat NXT, tapi kat main roster ni aku enjoy time dia lawan Murphy je. Lain aku tak enjoy langsung. Nak compare dengan Aleister Black lawan Adam Cole, Aleister Black lawan Velveteen, semua ni dekat NXT TakeOver. Macam langit dengan bumi. And then apa lagi yang patut terjadi sebenarnya, WWE dah lama patut push Cesaro. Aku rasa Cesaro memang dah lama patut jadi World ataupun Universal Champion, tapi tidak. Jadi bila tidak, aku rasa apa lagi yang patut terjadi adalah untuk Cesaro jump ke Arn Anderson sekarang kerja kat AEW. Mungkin Arn Anderson nampak potensial yang ada kat Cesaro.
aku nak Arn Anderson ambil Cesaro ni pergi ke AEW. Ataupun kalau korang cakap, oh AEW sekarang ni dah macam banyak sangat superstar WWE, ramai sangat diorang nak kena push. Okay, pergi New Japan. New Japan pun padu, sedap. Walaupun aku tak layan sangat, tapi ada je match-match aku tengok kan. Aku tengok je Will Ospreay hari tu dekat Wrestle Kingdom. Aku rasa kat sana Cesaro lagi boleh tunjuk dekat dunia apa yang dia boleh buat. Nak kata audience tak besar, ya betul lah. Dia lagi boleh tunjukkan apa yang dia boleh buat dekat dunia, lebih sesuainya dekat WWE sebab lagi ramai orang tengok. Tapi lagi ramai orang tengok yang engkau ni macam tak ada apa-apa. Tapi kalau kau pergi AEW, kau pergi New Japan, kau tunjuk apa yang kau boleh buat, walaupun tak ramai macam WWE, tapi diorang boleh nampak kualiti yang kau ada, bukan kebangangan ataupun kebodohan yang WWE nak kau tunjuk dekat penonton ni. Dan sebenarnya benda ni pun depends pada Cesaro jugalah. Aku rasa mungkin Cesaro ni antara nama yang kita tahu tak dipakai dengan baik, tapi kita tak pernah dengar pun Cesaro minta untuk dilepaskan, Cesaro nak pergi ke promotion lain. So kita tak tahu mindset Cesaro ni macam mana. Mungkin Cesaro, ada orang walaupun dia rasa dia tak dipakai baik dalam satu company itu, tapi sebab dia happy dengan persekitaran dekat company itu, dia happy dengan culture yang ada dekat company itu, tempat dia bekerja ni, dia akan stay. So mungkin sebab tu Cesaro nak stay. Ataupun ada orang sebab duit lah kot. Mungkin Cesaro tahu dia boleh dapat banyak kat WWE, kenapa dia nak pergi dekat promotion lain kan. Mungkin dia ada family yang nak kena tanggung, dia ada orang-orang kampung yang dia nak kena tolong dan sebagainya. So benda ni sebenarnya terletak balik dekat Cesaro. Aku just harap WWE push dia. So guys, itu dia video ataupun podcast pendek kali ni. Cuba bagi tahu kat ruangan komen, korang selesa tak dengan style video yang macam ni. Tapi aku tak adalah plan semua video aku nak buat macam ni kan. Ada beberapa video je lah kot yang aku rasa sesuai, aku buat macam ni. Aku nak buat campur-campur sikit lah style video aku. Jangan lupa kalau road tax korang dah nak mati, dah nak mampus, make sure korang try service Sifu Road Tax. Lagi sekali aku letak nombor ejen dia Sifu K dekat ruangan description kat bawah. Kata kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe, tanda korang support channel Hazwan Shah Wrestling. Tekan sekali butang loceng dekat sebelah butang subscribe. Be a cool guy, bagi thumbs up kat video ni, share video ni dekat kawan-kawan korang yang minat wrestling, suruh diorang pun layan channel Hazwan Shah Wrestling, dan share juga dekat sesiapa yang korang rasa mungkin road tax dia dah nak mati. Korang share Sifu Road Tax ni dekat kenalan-kenalan korang. Selamat berpuasa.